Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua yang ada dekat dalam Facebook page Syah AK? Saya doakan anda sihat dan berjaya. Saya Syah daripada Batak Fitness dan kepakaran saya lah membantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alright, dan kepakaran saya ialah membantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Saya telah bantu sampai 1 dah bagi tahu ke belum, aku tak ingat. So saya sebenarnya target saya pada tahun 2020 ni adalah untuk membantu seramai 4,500 orang supaya mereka dapat turunkan berat badan sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa seminggu. Dan insyaAllah saya nak kata kat sini kami telah membantu seramai almost 200 orang dah so far sepanjang tahun 2020 sahaja. Sepanjang tahun 2020 sahaja. Dan the numbers should be increasing sebabkan result-result yang kami telah showcase kan. Right. Tapi sebelum tu saya nak tanya dekat sini, mungkin ada sesiapa dekat sini yang cuba untuk turunkan berat badan tapi tak nampak gaya yang sesuai, tak nampak cara yang terbaik supaya mereka dapat turunkan berat badan dengan betul ataupun tidak. So hari ni kita akan bercakap tentang satu topik yang saya dah cakap tadi petang tadi, tapi sebabkan tertangguh, sebabkan ada masalah sikit, so terus tak dapat nak proceed dengan kita punya topik hari tu. So saya nak tahu dekat sini berapa ramai agaknya dekat sini yang suka makan fast food. Berapa ramai dekat sini yang rasanya macam dia rasa macam dia nak diet, tapi sebenarnya dia rasa macam kenapa diet ni macam tak best, tak dapat spice. Tentang spice tu maksudnya macam tak dapat nak turunkan dia nak diet, right? Dia nak diet tapi kadang-kadang dia rasa macam kenapa rasa macam tak best sangat diet dia ni. So ada tak sesiapa dekat sini yang nak diet tapi dia rasa macam aku nak juga makan McD, aku nak juga makan KFC. Sebabkan kadang-kadang benda kan yang kata perlu, dia kadang-kadang rasa macam satu keperluan, satu kehendak bagi kita yang nak turunkan berat badan ni untuk dapatkan variasi makanan selain daripada makan makanan yang sihat tu kan. So saya nak ucapkan terima kasih kepada mereka yang bersama dengan saya, bersama dengan live ni. Saya doakan anda sihat dan berjaya. So hari ni kita akan bercakap tentang McD ni lah, tentang pemilihan makanan ni. Tapi sebelum tu saya nak tanya dekat sini, berapa ramai agaknya dekat sini yang cuba nak turunkan berat badan tapi dia stuck. Dia tak tahu macam mana cara aku nak kurus, macam mana caranya untuk kita dapat turunkan berat badan. So sebab hari ni saya akan share tentang macam mana you all dapat turunkan berat badan walaupun dengan masukkan makan seperti fast food, McDonald ke whatever, KFC, whatever, chicken ke semua kan. So hari ni kita akan bercakap tentang itu. So adakah korang rasa seronok nak tahu pasal benda ni? Saya nak tahu sikit. Boleh tak komen sikit yang sedang menonton saya ni, korang ni daripada mana? Korang ni dekat mana sekarang, tengah buat apa kan? So sebab saya nak tahu ada tak di kalangan you all ni nak tahu cerita pasal benda ni, macam mana caranya nak turunkan berat badan dengan cara yang sihat dan okey. So saya nak ucapkan terima kasih kepada mereka yang share Facebook live ni, dan insya-Allah secara tidak langsung ianya akan memberi bantuan kepada orang lain juga untuk dapat manfaat daripada sini. Right. Sebelum tu izinkan saya memperkenalkan diri saya lagi sekali. Nama saya Syah daripada Batak Fitness. Saya seorang fitness coach dan alhamdulillah saya telah membantu seramai 170 lebih orang dah menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari saja. Dan itulah kepakaran saya. Kepakaran saya ialah membantu orang kurus. Kepakaran saya ialah membantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. So saya nak tahu dekat sini, boleh tak komen sikit you all daripada mana, you all tengah buat apa sekarang kan. So kita nak bercakap, nak berborak sekarang ni. Dan macam manakah caranya untuk kita dapat makan ataupun dapat makan makanan yang mungkin macam fast food punya makanan, dan kita masih kita boleh dapat turunkan berat badan. Sebagai contoh, kadang-kadang bukannya kita nak sangat makan burger pun, tapi kadang-kadang kita nak makan aiskrim je. Macam tadi saya admit saya makan aiskrim McDonald dan saya makan burger Chicken McDeluxe. Sebab kan saya terpaksa makan. Saya tak ada masa saya tak sempat nak balik rumah lagi. Saya tak nak pergi makan kat restoran kat luar sana sebab COVID-19 dan sebagainya.
So fast food could be my option untuk saya hilangkan rasa lapar saya. Boleh tak saya nak tanya kat sini, adakah you all rasa nak tahu lebih lanjut tentang bagaimanakah cara untuk kita makan fast food? Apa yang kita perlu buat selepasnya? Apakah consideration yang patut kita pilih supaya kita makan fast food dan kita masih lagi boleh dan dapat turunkan berat badan? Alright, sekiranya korang nak tahu, saya nak tahu juga daripada korang ni daripada mana, dan adakah korang nak tahu apa yang saya nak sampaikan ni? Boleh tak komen ataupun like sikit, sebab saya nak tahu berapa ramaikah agaknya yang mungkin akan dapat manfaat daripada sharing saya ni. Alright. Okay, now saya hari ni macam mana? First of all, macam mana sebenarnya kita nak tahu sama ada kita boleh atau tidak makan McD? Macam manakah cara sebenarnya kita nak faham bila ataupun macam manakah waktu yang sesuai untuk kita makan McDonald ni? Contohnya macam yang penting sekali adalah kita kena tahu berapakah kalori pada makanan pada McDonald, pada fast food tu. Dan honestly speaking, fast food tu adalah satu makanan yang high in calorie sebabkan dia ada high in fat, dia juga high in carbohydrate, dan of course protein dia pun ada juga, tapi protein dia tu dah macam dicemari dicemari dengan perkara-perkara atau benda-benda yang tak sepatutnya ada, seperti macam high fat dan sebagainya, sehingga kan kita susah nak turunkan berat badan. So that's why sangat-sangat penting untuk kita memahami apakah itu fast food dan kenapakah ianya tidak sesuai untuk, kenapa orang kata tak sesuai tapi saya kata boleh je nak makan kalau nak makan. Okay, now siapa sini yang dah nak tahu, boleh tak komen sikit? Saya nak tahu siapa yang ada dekat sini, siapa yang sedang menonton saya. Boleh tak komen you all daripada mana semua kan? Orang rasa kenyang ke lapar sekarang ni kan? Kalau lapar mungkin aku rasa macam aku nak order McD lah kan, nak order drive-thru malas. So nak order delivery. So now saya nak share satu rahsia tentang macam manakah cara you all boleh makan fast food dan masih lagi boleh dan dapat turunkan berat badan. Siapa sini yang dah ready nak tahu, boleh tak komen, sebab saya nak share satu rahsia, satu benda yang mungkin akan memberikan kita sedikit pemahaman yang jelas tentang bagaimanakah sebenarnya kita boleh buat, bagaimanakah caranya kita dapat buat untuk kita makan makanan kita nak makan. Alright, saya nak ucapkan terima kasih kepada mereka yang memberi saya like, love dan muka terkejut. Alright, saya nak sebut nama diorang dulu sebelum saya mulakan. Tuan Razali Salamon, thank you. Kepada Puan Zalina Lina Nisa, terima kasih. Alright, Zul Ikaroma Masrun, alright, hi. Terima kasih juga kepada Amira Nurhida dan of course Syah AK diri sendiri. Okay, now siapa sini yang dah tahu, siapa sini yang nak tahu lebih lanjut kenapa saya cakap makan fast food ni kita masih lagi boleh kurus? Siapa yang nak tahu boleh tak komen, boleh tak bagi saya love, sebab saya nak explain sekarang. Tanpa love korang, bermaksud korang mungkin tak nak tahu pun, korang just maybe nak tengok saya membebel je kat sini, tapi tak nak tahu apakah sebenarnya konten yang saya nak sampai kat sini. Alright, siapa yang nak tahu boleh tak komen, and boleh tak komen sikit you all daripada mana. And saya juga nak tahu juga berapa ramai dekat sini yang nak ambil pot tentang perkara ni, sebabkan benda ni juga adalah satu benda yang agak penting. Kalau kata kita tak nak faham, kalau kita tak nak ambil tahu pasal benda ni, insyaAllah sebenarnya susah sebenarnya untuk kita capai apa yang kita nak capai. So nak cakap terima kasih kepada mereka yang dah memberi saya like, love dan sebagainya. Okay, hari ni kita nak cakap tentang apa tau? Fast food, saya ulang lagi sekali, adalah satu makanan yang high in calorie. Kalori dia adalah sangat-sangat tinggi, dan juga dia adalah high in sodium, garam dia pun tinggi, dan dia pun high in fat juga. So bila dikombainkan ke semua apa yang disebutkan ni, pengambilan fast food yang terlalu kerap akan menjadi, hai Puan Amira Nurhida, saya daripada Sarawak. Alright, siapa lagi ada kat sini boleh tak komen dia daripada mana?
sebab saya nak tahu korang ni daripada mana. Right, so ulang balik, fast food ni adalah makanan yang ada high in calorie, high in fat, high in sodium. Pengambilan fast food terlalu kerap akan menjadikan you all dapat penyakit seperti high cholesterol, even penyakit jantung dan sebagainya. Dia juga akan mengganggu kita punya proses untuk turunkan berat badan sekiranya kita mengambil fast food ni secara kerap. Kan, kerap tu macam mana dia bergantung kepada individu. Alright, lain orang, lain dia punya impact dia. Tapi yang paling penting sekali adalah sekiranya you all tak tahu cara pengambilan yang betul ataupun tak tahu bila boleh ambil, bila tak boleh ambil, percayalah cakap saya, ianya akan menjadikan kita rasa lebih susah nak turunkan berat badan. Siapa dekat sini yang dia cuba nak turunkan berat badan? Boleh tak komen? Saya nak tahu berapa ramai kat sini yang cuba untuk turunkan berat badan. Sebab saya nak bantu mereka tentang bagaimanakah cara mereka paling mudah untuk turunkan berat badan. Alright, saya ni Puan Amira Nurhida, saya ni pernah bekerja dekat Sarawak dulu. Saya dulu seorang engineer yang travel daripada yang selalu travel daripada Kuching pergi ke Sarike, pergi ke sampailah ke Sibu, Bintulu, Miri, Daro pun saya pernah pergi, Mukah saya pernah pergi, Song, Kapit, Kanawit, semua tu saya dah pergi dah. Saya juga dah sampailah ke Limbang, Lawas dan dah menjelajah the whole Sarawak tu kan. Sampailah ke mana tu satu tempat agak ceruk juga, saya agak pening kepala tempat tu sebabkan jalan agak susah sikit. So kadang-kadang kenapa saya cakap pasal benda tu, bila saya berada dekat Sarawak contohnya kan, saya nak makan makanan Sarawak ni ataupun nak makan ni macam bergantung kepada bila waktu saya free. Dan alhamdulillah kebanyakan site saya berada dekat bahagian city center, macam sama ada Sibu ke, Bintulu, Miri, Kuching kan, dekat Limbang Lawas tu pun ada juga. Tapi most of the time saya akan selalu berada dekat town-town yang besar, macam Kuching, Sibu, Bintulu, Miri, 4. Ada juga sebagai tempat lain tapi saya akan base dekat situ. Saya akan tidur dekat hotel dekat situ dan akan travel outskirt daripada situ semualah. Dan apabila saya dekat situ, saya susah nak makan makanan Sarawak sebabkan makanan Sarawak okey, sedap-sedap. Saya makan juga mi kolok, saya makan juga teh sipeng, tapi saya kurang sikit makan dekat sana sebabkan waktu yang tak convenient. So apa yang saya buat adalah saya pergi ke McDonald. Tapi walaupun saya pergi ke McDonald, saya agak susah sikit sebenarnya nak turunkan berat badan kat sana sebabkan mungkin faktor kan, sebabkan faktor saya tak exercise sangat. Saya hanya kerja dan saya selalu travel dan sangat-sangat stres kat sana. So saya ada masalah kebuncitan sebenarnya. Dulu pinggang saya senang-senang dapat 30, 31. Masa dekat saya pinggang saya jadi 36. Dia punya perut itu kan 36, 37, 38 dah masa tu kan. So macam agak merisaukan bagi saya pada ketika itu. So adakah sebab berpunca kepada MACD? Sebenarnya saya buat conclusion mungkin sebabkan saya makan fast food terlalu kerap dekat sana sehingga kan saya ada masalah kebuncitan. Siapa dekat sini yang pernah rasa benda yang sama? So dia rasa stres, perut dia membuncit dan dia start rasa macam dia perlu buat sesuatu. Okay, kalau katakan ada, boleh tak komen, boleh tak bagi saya like sebab saya nak share satu benda ni kepada you all. Apa yang saya nak minta kepada you all pula lepas tu adalah saya nak minta you all share Facebook live saya ni supaya lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada sharing yang saya akan berikan kepada you all semua. Saya nak sebutkan lagi siapa yang telah memberi saya like, love sebagainya. Tuan Razali Salamun, Puan Zalina Lina Nisa, Zul Ika Roma, Puan Amira Nurhida, alright. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada mereka yang share Facebook live saya ni. Saya sangat-sangat appreciate. Saya doakan anda sihat dan berjaya. Okay, now untuk yang sedang menonton saya dekat luar sana, seboleh-bolehnya
like Facebook page Syah AK sekarang, sebabkan you all akan dapat lagi banyak konten. Hari-hari saya akan buat live. Sehari saya akan buat live 2 ke 3 kali supaya saya akan dapat memberikan konten yang terbaik kepada you all semua, dan you all akan dapat manfaat daripada sharing saya. So siapa dekat sini yang belum lagi like Facebook page Syah AK, memang agak kelakar, sebabkan mereka yang nak kurus ni sepatutnya dah lama dah berada dekat sini. Dah lama dah berada dekat dalam Facebook live ni. Alright. Oh, ramai orang komen sebenarnya. Saya tak perasan. Alright, Zul Ikaroma daripada Shah Alam. Alright. Right. Okay. Wah, banyak tempat dah pergi kan. Alright, so thank you. Alright, so now Puan Sanesa saya ni pun dekat sini. Saya pun pernah duduk kat Bintulu. Saya duduk kat Hotel New World Hotel. Alright, saya pernah makan dekat restoran dekat mana tu, nanti saya tak ingat nama tempat dia apa. Tapi agak ke dalam, tapi sedap. Right now, berkenaan dengan makan McDonald, sebenarnya bukanlah McDonald yang menjadikan saya ada masalah berat badan, bukan, ataupun perut yang tak menarik. Bukan sebab itu. Sebab paling utama sekali adalah sebabkan saya tak tahu mana satu sebenarnya, ataupun saya tak tahu apa patut dibuat. Saya tak pandai nak uruskan masa saya masa tu. Kenapa saya tak pandai nak uruskan masa? Sebab, alright, Kak Asmah pun ada dekat sini. Alright, Kak Asmah, apa khabar? Right, so saya tak pandai nak susun waktu saya. So bila saya tak pandai nak susun waktu saya, apa yang berlaku adalah saya just main makan je apa yang ada, dan saya tak fikir pun apakah sebenarnya yang patut saya buat untuk saya bakar semula. Sebagai contohnya macam bila saya makan terlalu banyak, right, bila saya makan terlalu banyak, apa yang berlaku kepada diri saya lah, of course saya akan rasa mengantuk dan sebagainya. Tapi apa yang saya buat, instead of saya tidur, instead of saya buat kerja, saya tidur. Dan bila saya makan dan tidur tu, dia akan sedikit sebanyak mengganggu proses pembakaran lemak. Sebab waktu makan pun sangat penting juga untuk kita dapat turunkan berat badan. So, bila saya find out sebenarnya, bila dah saya belajar banyak benda lepas tahun demi tahun, saya realise sebenarnya kita makan McDonald pun sebenarnya pun boleh kurus. Kita makan aiskrim McD pun kita boleh kurus. Sebenarnya asalkan kita tahu apa yang kita makan tu, apa impact dia. Adakah impact dia impact yang baik, ataupun adakah impact dia impact yang tak baik. Hanya kita sahaja yang dapat kenal pasti sekiranya kita ada ilmu itu. So, siapa yang nak tahu ilmu tu, boleh tak komen sikit. Saya akan share satu benda, dan benda ni sebenarnya agak tak patut saya share, tapi saya nak share juga supaya lebih ramai lagi orang dekat sini yang akan dapat manfaat daripada sharing saya. Alhamdulillah. Siapa nak tahu boleh tak komen, sebab saya nak tahu berapa ramai orang kat sini yang nak ambil kisah. Waalaikumsalam Kak Asma, apa khabar? Right, saya nampak ada yang dah like. Saya nak tahu berapa ramai lagi yang nak ambil tahu. So saya really suggest, okay, for those yang mungkin berada dekat luar sana yang belum lagi like Facebook page Syah AK, like Facebook page Syah AK sekarang, sebabnya korang pastinya akan dapat banyak manfaat daripada sharing saya ni kan. So now, berbalik semula tadi, macam mana kita nak tahu? Pertama sekali adalah kita kena tahu berapakah jumlah makanan yang kita ambil pada McDonald tu kan. Sekiranya kita tak tahu berapakah jumlah yang patut kita makan, insya-Allah sebenarnya susah untuk kita tahu sama ada sesuai atau tidak untuk kita makan. Right, persoalan ramai orang kat sini sebabkan dia tak tahu berapakah keperluan diri mereka. Berapakah keperluan mereka untuk mereka dapat turunkan berat badan. Mereka juga tak tahu berapakah keperluan mereka untuk maintainkan berat badan. Dan ramai orang dia makan lebih daripada keperluan dia, sehingga kan berat badan dia naik memuncak-muncak. So, pemilihan makanan itu adalah sangat penting. Itu yang pertama. Yang kedua, selain daripada pemilihan makanan itu penting, kita pun kena tahu keseimbangan makanan tu. Saya faham, McDonald ada salad, ada sekeping salad, ada roti, ada kepingan daging ayam sebagai contoh, dan ada lagi lah mayonnaise lah, sos cili apa semua tu kan. Tetapi adakah dengan kita makan makanan itu semua itu akan membantu kita dapat kurus? Sebenarnya
boleh sekiranya coach nak tanya lesson 5 memang tak ada ke? Nanti saya jawab soalan Puan Sani saya. Right. So sekiranya kita lihat semula, kita boleh dapat turunkan berat badan sekiranya kita makan mengikut keperluan kita. Itu yang pertama, kita akan dapat turunkan berat badan. Kedua, siapa nak tahu yang kedua? Boleh tak komen sikit? Siapa nak tahu yang kedua boleh tak komen? Sebelum saya nak tunggu komen daripada you all, saya nak jawab soalan Puan Sanisa Saini dulu. Lesson kelima memang ada, Puan. Memang ada. So, ini cerita Elite X ni kan. So, student Elite X akan dapat faham soalan daripada Puan Sanisa Saini ni. Alright. So, Puan boleh tengok kat Facebook group tu, klik kat bahagian unit dekat sebelah, dekat phone boleh tengok bahagian unit. Kemudian Puan boleh cari unit kat situ. InsyaAllah Puan akan jumpa sebenarnya. Senang je. Kalau tak pasti, hari Jumaat ni kita akan tunjukkan lagi. Waalaikumsalam Puan Kak Zila. Alright. So, siapa dekat sini yang nak tahu tadi? Apakah menyebabkan kita susah nak kawal berat badan? Kenapa juga kita susah nak kawal bentuk badan? Kalau nak tahu, boleh tak like, boleh tak komen, sebab saya nak tahu berapa ramai dekat sini yang ambil kisah. Alright. Sebab apa ramai orang susah nak turunkan berat badan? Kenapa? Pertama sekali, dia tak tahu berapakah keperluan dia. Bila dia tak tahu keperluan dia berapa, insya-Allah memang dia susah nak makan mengikut dia punya keperluan. Itu yang pertama, sangat-sangat penting. Yang kedua lah, sekiranya mereka tidak tahu berapakah percentage yang patut dimakan, karbohidrat, protein dan fat. Kalau dia tak tahu, insya-Allah dia pun susah nak turunkan berat badan. Why? Simply because kalau katakan dia tidak makan makanan yang seimbang, mengikut makronutrients, insya-Allah dia pun susah nak turunkan berat badan. Walaupun pada peringkat awal dia dapat turunkan berat badan, tapi lama-lama dia akan jadi susah sedikit. Kemudian juga, sekiranya dia tidak makan mengikut makronutrients yang betul, alright, apa yang akan berlaku kepada mereka juga adalah mereka akan jadi susah juga untuk kawal bentuk badan diorang. Siapa sini nak bentuk badan diorang menarik? Boleh tak komen dia nak bentuk badan menarik? Boleh tak komen? Alright. Saya nak cerita macam mana cara you all boleh dapat bentuk badan yang menarik dengan hanya jaga makan sahaja, tanpa perlu exercise lagi pada peringkat awal. Sebagai peringkat awal, korang dah dapat bentuk badan yang korang dapat figure lah sikit. Right. Siapa yang nak, boleh tak komen berapa ramai dekat sini yang nak tahu macam mana dia nak dapat bentuk badan yang menarik dengan hanya pemilihan makanan yang betul. Boleh tak komen, boleh tak bagi saya love, boleh tak mereka yang sedang menonton saya dekat Facebook group dekat luar sana, accept dekat dalam Facebook page, Facebook group Nak Kurus Sihat Cepat, like Facebook page Syahid AK sekarang, sebab you all akan dapat terlalu banyak gila konten-konten yang boleh membantu you all dapat turunkan berat badan dengan mudah. Right. Puan Zila nak tahu. Okay, so ada sebabkan bahagian lengan besar, bahagian peha besar dan sebagainya. Biasa. Alright. So, point dia kat sini adalah sekiranya kita makan mengikut keperluan makronutrients. Apa benda pula makronutrients tu? Makronutrients itu adalah fat, karbohidrat dan protein. Itulah makronutrients. Kita juga bercakap tentang micronutrients. Terlalu kompleks, yes, saya faham. Tetapi kalau nak saya bantu, saya boleh bantu. WhatsApp dekat situ, saya dah letak pin komen. Boleh WhatsApp nanti untuk dapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang apa yang saya cuba sampaikan kat sini. Saya cuba nak sampaikan benda secara overview dulu supaya ramai orang kat sini faham. Alright. Bila kita makan mengikut keperluan karbohidrat, protein dan fat. Sebagai contoh, dalam satu pinggan nasi itu, kita tahu berapakah portion nasi kita. Kita nak tahu berapakah portion nasi kita, berapakah portion lauk kita, berapakah portion sayur kita. Dan percayalah cakap saya, suku-suku separuh tak membantu dekat sini. Suku-suku separuh, kalau katakan you all still lagi percaya kepada diet suku-suku separuh,
untuk kita bentuk badan yang kita nak, kita takkan dapat melalui suku-suku separuh. Korang kena exercise lagi pula lepas tu kan. Bukan saya nak kata diet yang saya ajar ni korang tak perlu exercise. Bukan. Cara diet yang saya ajar ni pada peringkat awalnya dia akan membantu you all. Pertama sekali korang akan dapat bentuk badan yang korang nak sebelum korang start exercise. Sebelum. Why? Sebab bila korang dah tahu macam mana, kalau katakan bila korang dah dapat bentuk badan yang korang nak, itu yang pertama, korang akan rasa lebih ringan. Rasa ringan badan, insyaAllah. Korang juga akan rasa badan lebih cergas. Then you all boleh start untuk exercise masa tu, impact dia akan lebih better. Macam mana Kak Asmah lagi kat sini, dia dekat dalam Facebook, dia tengah tonton watch party ni, right? Dia tengah tengok watch party saya sekarang ni. Dia bagi tahu lengan besar, paha besar, amat susah nak kecilkan walaupun dah exercise. Sebenarnya dengan cara pemilihan makan yang betul dalam tempoh sebulan, Kak Asmah dah dapat turunkan daripada triple XL kepada size L. Begitu punya cepat dalam masa sebulan, tak sampai sebulan pun sebenarnya masa tu. Dan untuk of course dalam masa sebulan ni bukan semua part akan mengecil. Kita perlu exercise, tapi you get the idea. Dalam tempoh sebulan tu dengan cara makanan yang betul, insya-Allah kita akan dapat serba sedikit bentuk yang kita nak. Walaupun tak 100%, tapi dah dapat progress ke arah itu. Okay, clear So, pemilihan makanan mengikut karbohidrat, protein dan fat, insya-Allah akan membantu you all juga. Sekiranya you all tahu macam mana caranya, dan percayalah cakap saya, suku-suku separuh tak membantu untuk korang dapat apa yang saya cakap ni kan. Itu yang kedua. Even though korang makan McDonald pun ada ketiga-tiga benda ni, fat, protein dan karbohidrat. Sekiranya korang tahu berapakah fat, berapakah karbohidrat dan berapakah protein pada McDonald yang korang makan tu, insya-Allah korang akan lebih jelas, lebih faham. Cumanya dekat Malaysia ni tak ditekankan sangat. Mereka hanya menekankan berkenaan dengan kalori sahaja, tapi tak menekankan tentang makronutrien. Satu benda yang pun penting juga. So, nak tahu lebih lanjut, boleh WhatsApp dekat nombor yang saya pin tu. Saya akan bantu mereka untuk faham lebih lanjut melalui Elite X dan of course melalui Titanium juga. Itu akan lebih jelas, lebih terang lagi bersuluh macam mana you all dapat result yang boleh dicapai. Of course, selain daripada makan makanan mengikut makro dan micro nutrients, you all pun kena exercise juga. But anyway, exercise tu dia penting, tapi tak sepenting menjaga makanan. Itulah sebenarnya rahsia formula 613. Tak kisahlah macam mana susunan nombor dia. Yang paling penting sekali adalah mereka akan lebih jelas dan faham macam mana nak dapat penurunan berat badan. Alright, sehingga dia dapat turunkan berat badan ni. Kak Asmah komen berat akak dah tak naik mendadak walaupun akak makan macam-macam. Macam mana tu? Macam mana tu? So, poin dekat sini adalah semua orang boleh turunkan berat badan dengan cara yang mereka, kalau katakan mereka follow cara yang betul. So far clear tak maksud saya? Clear tak? Pemahaman tentang makanan tu adalah sangat penting. Bukannya makan apa. Soalan yang perlu datang yang perlu kita jawab terlebih dahulu adalah, adakah makanan ini cukup untuk keperluan kita? Adakah makanan ini lebih daripada keperluan kita? Itu yang pertama. Soalan yang pertama yang kita patut tanya pada diri kita. Soalan yang kedua kita patut tanya pada diri kita, adakah makanan ini membantu kita untuk mencapai penurunan berat badan yang betul? Yang ketiga, soalan yang patut kita tanya, adakah makanan ini makanan yang berkualiti atau tidak? So, makanan yang berkualiti itu soalan nombor 3 sekarang, bukan yang pertama. So that's why macam saya sedang mengajar Elite X, especially Titanium juga, dan VIP Supreme dan Sapphire, supaya mereka tidak bertanya saya satu soalan, coach, makan ini okey tak? Makan itu okey tak? Makan ini okey tak? Dan sebagainya. Sebab apa? Saya sedang memberi korang satu konsep. Saya sedang memberi korang satu pemahaman yang jelas tentang sebenarnya apa yang sesuai untuk korang makan. Alright, except contohnya macam ada mereka yang ada masalah kencing manis, of course dia punya makanan dia lebih strict sikit. Dia tak boleh makan makanan sebarangan, sehingga kan boleh menaikkan tahap insulin dia, ataupun boleh menaikkan bacaan glukos dalam darah dia, and insulin dia tak boleh nak function effectively pula. So kita kena tahu pula how effective insulin dia. So soalan dia,
lebih berbeza dengan orang yang tak ada masalah macam tu. So, mereka yang tak ada masalah kencing manis, especially kencing manis, dia boleh tanya saya, dia tak perlu tanya dah sebenarnya, boleh tak makan ni, boleh tak makan tu, sebab saya sedang memberi mereka satu idea bagaimanakah mereka boleh makan asalkan mereka dapat turunkan berat badan, yang pertama. Yang kedua, mereka dapat shape dan figure badan yang mereka nak. Walaupun tak 100%, of course kalau nak 100%, kerja dia bukan sebulan. Kerja dia, it would take months. Dia akan mengambil masa berbulan-bulan, especially bila apa tu, dia punya construction dia akan terlalu banyak perlu dibuat. Faham tak? Kalau rumah kita nak renovate daripada rumah pondok kepada rumah banglo, kita perlu makan masa. Ini kan pula diri kita sendiri yang kita tak nampak mana banglo tu. Kita tak nampak mana batu bata tu. Kita tak nampak mana simen tu kan. Kita tahu kita makan je. Macam mana badan kita menyusun apa yang kita makan tu, itu kita pun tak tahu. Yang paling penting sekali adalah kita kena tahu dulu, kita kena pastikan organ dalaman kita, sistem dalam badan kita berfungsi dengan baik. Dan bila dia berfungsi dengan baik, insya-Allah semua benda akan menjadi okey. Kenapa? Sebab masa kita kecil dulu, aku je bercakap. Siapa sini nak tahu kenapa dulu masa kita kecil kita okey? Kenapa dulu masa kita kecil kita makan chickadis macam mana sekalipun, kita masih lagi boleh maintain je berat badan kita. Mungkinlah kot ada lebihan gula kan, kita jadi aktif sikit. Tapi kenapa masa tu kita belum jadi gemuk lagi? Kenapa sekarang kita makanlah apa benda tiba-tiba pun dah nampak kesan, macam kenapa aku berat macam ni? Dan dia akan menjawab soalan Kak Asma, like kenapa Kak Asma cakap sini berat akak dah tak naik mendadak walaupun makan macam-macam. Saya nak explain sikit macam mana sebenarnya benda ni berlaku. Siapa yang nak tahu boleh tak komen, sebab saya nak share satu benda berkenaan apa, macam mana dulu kita okey, kita makan macam-macam, kita masih lagi boleh maintain kita punya shape badan. Tapi sekarang ni susah. Kenapa? Saya nak explain. Ada satu sebab lah sebenarnya, satu sebab yang utama. Alright, siapa yang nak tahu boleh tak komen dia nak tahu, sebab saya nak explain sekarang ni. Mungkin sebenarnya ianya akan terkena dekat kita juga. Maksud saya, bila kita masa kecil kita makan macam-macam, right? Kita makan macam-macam sehingga kan kita makan chickadis ke, kita makan coklat ke, makan aiskrim ke, berat badan kita maintain sahaja. Tapi why sekarang kalau kita makan macam tu, kita akan lari sikit shape badan kita? Kenapa? Sebab dulu sistem badan kita beroperasi dengan baik. Tapi sebabkan sekarang pemilihan makanan kita, lifestyle changes kita, dengan kita stres dan sebagainya, dia mengganggu sedikit kita untuk kita dapatkan pemprosesan makanan yang lebih efektif, pemprosesan makanan yang lebih efisien. So apa yang berlaku, badan kita react kepada apa yang kita makan secara lain. Alright, sebagai contoh, mungkin apa yang kita makan dulu kita terus jadikan tenaga. That's why budak bila dia makan gula terlalu banyak, dia akan jadi hyper. Kenapa? Sebabkan dia terus bakar gula tu dan dia rasa macam tak tidur diam. Kita pula lain, bila kita makan gula terlalu banyak sangat sampai satu tahap kita rasa mengantuk, kita mungkin rasa macam nak makan benda lain lagi semua kan. Kita tak se-energetic masa kita budak-budak dulu. Bukan sebab kita dah tua, tapi sebabkan tenaga kita tu tidak dibakar dengan sebetulnya macam dulu. Banyak sebab faktor lifestyle, faktor macam-macam benda lah. So benda tu yang akan mengganggu kita dalam proses kita nak menurunkan berat badan. So that's why dalam proses saya membantu student saya, especially titanium, saya akan susun balik dia punya pemilihan makanan tu, atur balik waktu dia makan, dan saya akan tambah sikit serta-serta makanan yang perlu dia makan supaya dia punya organ dalaman tu akan start function dengan lebih better. Dia punya sistem dalaman dia akan berfunction dengan lebih efisien dan cepat. Kenapa? Kalaulah katakan sistem pencernaan kita tak bagus,
Kita makanlah makanan eat clean macam mana sekalipun, kita takkan dapat result. Faham kan? Kalau katakanlah sistem metabolisme kita tak bagus, kita makanlah macam mana sekalipun, insya-Allah kita takkan dapat result. Why? Sebabkan badan kita tak dapat nak proses makanan tu semua kepada tenaga. Sebabkan lambat, sebabkan banyak sebab. Mungkin kita kena ambil sampai satu tahap, kena ambil suplemen sampai satu tahap. Mungkin juga suplemen tu okey lagi. Sampai satu tahap kita kena ambil ubat doktor. Ada satu tahap yang macam tu sekali. Why? Sebabkan perlunya kita untuk kita memudahkan semula organ dalaman kita, sistem dalaman kita, supaya apa yang kita makan dia akan convert kepada tenaga dengan secepat mungkin. So sangat gila penting untuk kita faham apakah kelemahan kita, apakah sebenarnya kita punya masalah. So that's why melalui Titanium saya akan dapat bercakap dengan mereka directly. Melalui apa yang mereka sampaikan kepada saya dah tahu dah apa yang kurang. So bila saya dah tahu apa yang kurang, saya akan suggest, okay, you ambil itu, ambil ini. You makan terlalu kurang sangat, you kena makan lebih sikit. Contoh, atau you makan terlalu banyak sangat benda ni, you kena kurangkan sikit, you kena tambah yang lain. You kena makan ni sikit extra, you kena makan itu sikit extra, supaya badan dia punya sistem akan menjadi lebih efisien dalam proses dia untuk pembakaran makanan, sistem metabolisme dia. Sangat-sangat penting untuk kita faham bahawa sistem badan kita makin lama makin tua, dah makin lama makin tak efisien. Alright, saya sendiri rasa pada diri saya sendiri, like 20 tahun lepas, saya makan macam-macam, saya okey je. Saya stres macam mana pun saya okey je. Tapi sekarang saya tak boleh stres. Kalau stres, saya akan nampak dia punya kesan dia macam tak best. So that's why penting sangat untuk kita memahami apakah yang kurang, apakah yang lebih dia. So that's why saya create Titanium. Dan juga kepada yang mungkin rasa macam Titanium is too much for them, saya bagi package yang bawah sikit, nama dia Elite X, yang you all boleh belajar bits by bits tentang macam mana cara you all boleh faham dengan jelas macam manakah cara you all boleh dapat turunkan berat badan walaupun dengan hanya makan fast food. Walaupun dengan makan fast food juga, bukannya dengan hanya makan fast food, jangan salah faham. Makan fast food sahaja tidak akan membantu you all kurus, tetapi korang kena faham juga pemakanan yang lain di top upkan dengan fast food, korang boleh kurus. Yang penting sekali korang kena tahu apakah sebenarnya yang korang makan tu sama ada sesuai atau tidak. Itu je. Itu sahaja sebenarnya. Senang nak kurus? Senang ke susah kurus? Boleh tak komen? Senang ke senang nak kurus? Sebenarnya yang kata susah tu simply because, kalau katakanlah dulu masa kita kecil, kita ambil subjek matematik tambahan. Kita suruh belajar teorem Pythagoras lah. Kita suruh belajar tentang pengamiran lah, pembezaan lah. Of course kita pun naik jam, menatang apa benda ni semua. Tapi bila kita dah buat banyak exercise, banyak latihan bertubi-tubi, kita dah rasa benda tu senang. Sebab apa tau? Sebab kita finally nampak cara yang mudah. Otak kita dah start boleh faham dah, oh cara ni tak susah mana, senang je. So macam mana nak buat? So kita kena buat benda ni. Soalan dia dan dia punya keyword dia adalah sama ada kita tahu ataupun tidak tahu sahaja. So dengan cara macam tu, insya-Allah you akan lebih mudah dapat faham bagaimanakah cara you all dapat turunkan berat badan dengan betul. Dan macam tu jugalah cara saya, macam mana saya boleh bantu orang walaupun saya tak jumpa dia secara face to face. Macam mana cara mereka boleh turunkan berat badan dengan cepat sahaja. Macam Puan Nik, kalau Puan Nik ada kat sini tadi, dia bagi tahu kat saya dalam masa seminggu sahaja dia dah dapatkan turunkan berat badan dalam 2 kilo. Walaupun sebenarnya dia punya pemilihan makanan for the past 1 week tu agak tersasar, tapi still dapat turunkan 2 kilo. Macam. So, sangat-sangat best sebenarnya sekiranya bila kita tahu, bila kita tahu macam manakah cara kita makan dengan betul. Boleh tak saya nak tahu berapa ramai dekat sini yang dia nak tahu macam mana cara dia boleh makan dengan betul? Boleh tak komen siapa yang ambil kisah tentang benda ni? Boleh tak bagi tahu pada saya, adakah you all rasa untuk turunkan berat adalah satu benda yang penting bagi dia?
Kalau katakan you all rasa nak turunkan berat badan ni penting bagi you all, if you all dah ada someone yang boleh guide, then that's fine. Kalau katakan belum ada guide lagi, betterlah cari boleh guide you all. Sebabkan macam saya pernah sebutkan sebelum ni, lain orang, lain cara mereka, macam mana mereka boleh turunkan berat badan. Seriously speaking, korang tak boleh gunakan diet yang sama pada orang yang berlainan, sebab mungkin dia akan memberi sedikit result yang berbeza. Seriously speaking, korang tak boleh makan terlalu banyak sangat, of course dia akan gemuk. Dan korang tak boleh makan terlalu sikit sangat, dia pun akan menjadikan korang gemuk juga mungkin. Sampai ke tahap macam tu. So, sekiranya you all nak tahu lebih lanjut tentang macam manakah you all masih lagi boleh dapat turunkan berat badan dengan cara yang senang, so saya strongly suggest PM nombor WhatsApp yang saya dah pinkan kat situ. So, bertanya tentang titanium. Sekiranya macam titanium is too much for you, boleh try Elite X. Ada yang bertanya titanium ni apa, Elite X ni apa, boleh tak saya explain sikit? Elite X dan titanium, persamaan mereka adalah satu program selama 30 hari. Alright, 30 hari punya program. Dan perbezaan Elite X dan titanium adalah titanium dapat apa yang Elite X dapat, Elite X tak dapat apa yang titanium dapat. Titanium dapat apa ni, Elite X dapat apa? Elite X dapat tonton video secara harian. Satu video tu dalam 15 to 30 minit sahaja, 15 ke 30 minit sahaja, dan dia akan belajar tentang bagaimanakah secara fundamentalnya you all dapat turunkan berat badan dengan sendirinya. Itu yang pertama. Yang kedua juga, setiap minggu hari Jumaat you akan dapat buat live Q&A bersama dengan saya. Sekiranya you all ada masalah tentang nak faham tentang sesuatu benda, boleh bertanya pada setiap hari Jumaat jam 9 malam melalui Facebook Live di dalam Facebook group eksklusif Syah AK Mentor Fat Loss Mentorship. Aku boleh tersalah sebut kan, Fat Loss Mentorship. Facebook group tu, insyaAllah apa benda persoalan yang tak dapat nak dicapai akan dapat dicapai dekat situ. Itu adalah berkenaan dengan Elite X. Titanium ni apa pula? Titanium ni pula, selain daripada dia dapat apa yang Elite X dapat, dia pun akan diberikan video-video yang ekstra lagi. Alright. Dan juga dia satu lagi yang paling power sekali adalah dia dapat bercakap dengan saya directly. So sekiranya korang dengan hanya menonton video ini sahaja korang dah dapat macam-macam benda, ini kan pula kalau katakan dapat bercakap dengan saya dapat dengar apa masalah korang dan saya akan dapat tunjukkan masalah yang mana satu yang apa yang perlu dibuat yang esoknya korang boleh dapat result dah sebenarnya. Walaupun yelah it takes time sikit, tapi esok lusa pun dah nampak result dah. Itulah cara saya, macam mana saya bantu student saya dapat turunkan berat badan, sehingga kan saya digelar sebagai #bomoh kurus. Itulah sebab dia. Sebab kadang-kadang diorang sendiri pun tak realise, macam tak percaya macam dapat kurus. Macam itulah kan. So itulah sebenarnya saya punya kepakaran saya seorang boleh semula membantu mereka untuk kurus dalam keadaan mereka sendiri pun tak sedar dah kurus dah, macam tu. Begitu sekali. So boleh bertanya tentang Elite X, boleh bertanya tentang titanium, dan insyaAllah besok Superfood ni kami dah pack cantik dah. Kami akan postkan kepada mereka yang sudah order. Superfood ni apa pula? Superfood ni adalah sejenis suplemen yang boleh dimakan sekali, boleh dicampurkan sekali dengan air, boleh dicampurkan sekali dengan makanan supaya korang akan rasa kenyang lebih lama. Ini adalah satu suplemen yang bagus untuk bantu kita. Yang pertama, rasa kenyang lebih lama. Kedua, dia akan mempercepatkan proses pencernaan juga. So sekiranya you all nak tahu tentang Superfood ni pun boleh WhatsApp juga, sebab ini pun sangat-sangat membantu untuk you all dapat turunkan berat badan. Sebab orang yang nak kurus ni kadang-kadang dia rasa kenyang tu terlalu sekejap. Bila makan sikit dah kenyang dah. So macam mana cara nak bagi dia rasa kenyang lebih lama? Superfood pun adalah salah satu jawapan dia. Harga dia tak mahal, tak sampai RM30 pun satu. Dan korang dapat stok yang agak puas hati lah kan. Itu yang kedua lah. Yang ketiga, insyaAllah pada 21 hari bulan 3 jam 9 malam page AK, saya akan membuat nama dia Mega Live. Apakah Mega Live? Mega Live saya akan share 7 kunci besar, 7 rahsia besar macam mana you all dapat turunkan berat badan dalam tempoh 7 hari sahaja. Gila ke tak gila tu?
So kalau katakan you all pernah tengok testimoni saya, kalau katakan tak pernah tengok testimoni saya tak apa, tapi cuba try cari kat Facebook page ni. Semua testimoni saya dan semua daripada mereka akan bagi tahu kepada you all dalam tempoh 7 hari dia dah dapat turunkan berat badan 2 ke 3 kilo. Ada yang lebih daripada 2 ke 3 kilo, dan itulah sebenarnya kepakaran saya. Saya boleh adjust makanan korang, boleh korang punya lifestyle supaya minggu depan dah. So sangat-sangat rugi sekiranya korang miss out. So ada 3 perkara sekarang ni. Pertama, sekiranya korang nak tahu lebih lanjut tentang apa yang saya, yang pertama sekali, klik dekat WhatsApp link yang saya dah pinkan komen tu. Tu yang pertama. Yang kedua, komen PM WhatsApp dekat nombor WhatsApp yang saya dah pinkan dekat komen tu. You all boleh bertanya yang pertama tentang titanium atau Elite X, ataupun kedua, sebabkan kedua-duanya akan membantu you all juga, tapi dalam berlainan degree, berlainan approach. Tapi still insya-Allah korang akan dapat result, sebab saya pun dah ada result dah daripada Elite X juga, yang dah dapat turunkan berat badan 1 kilo, 1,5 kilo dalam masa beberapa hari je, hanya dengan menonton video je. Gila apa? So pertama, ini kan pula kalau ambil titanium dapat bercakap dengan saya directly kan, so lagi gila lah. Tu yang pertama. Yang kedua juga berkenaan dengan superfood yang ni sekiranya you all nak tahu superfood ni apa. Superfood ni saya explain lagi sekali, dia adalah suplemen makanan ataupun makanan tambahan yang boleh bantu korang rasa kenyang lebih lama. Dia boleh dicampur dengan jus, boleh dicampur dengan kopi ke. Korang rasa kenyang lebih lama tu, dan dia akan membantu perlawasan seseorang. Sebabkan masalah orang juga bila dia tak dapat nak turunkan berat badan, antara punca dia sebab dia susah nak lawas, dia tak dapat nak membuang. So ini akan membantu dia membuang. Yang ni tidak ada mengandungi sebarang bahan-bahan kimia langsung. Tidak ada mengandung bahan kimia langsung, purely organic, purely organic lah kan. Tak dicampur dengan bahan kimia, tak dicampur dengan sebarang bahan yang dilarang, insya-Allah. Jamin. Sebabkan benda ni dibuat sendiri. Right, dibuat sendiri sebabkan ada demand. Ada yang bertanya kepada saya, coach, tak ada ke produk yang boleh bantu dia kurus? Saya cakap, kalau nak boleh dah nanti, sebabkan demand dah ada. So kami buat benda ni. Apa benda ni? Ini adalah nama dia superfood. Superfood akan membantu you all rasa kenyang lebih lama, dan dia akan membantu proses perlawasan kita supaya lagi cepat kita buang, lagi banyaklah penurunan berat badan, lagi better lah performance digestion system kita, sehingga kan kita boleh mencapai berat badan yang kita inginkan dalam tempoh jangka masa yang sekejap sahaja. Itu yang kedua. Yang ketiga pula, apa yang saya nak sampaikan dekat sini juga adalah, sekiranya you all nak tahu lebih lanjut tentang Mega Life, just tunggu pula, boleh scroll di dalam Facebook page ni. You akan poster berkenaan dengan Mega Live pada 21 hari bulan 3 jam 9 malam. 21 hari bulan 3 jam 9 malam dalam Facebook page Syah AK. Saya akan bongkarkan 7 rahsia besar macam mana you all dapat turunkan berat badan dalam tempoh 7 hari saja, dan insya-Allah korang akan ketum, minggu depan korang akan kurus. Itulah yang paling penting. Ketum tu nombor 2, yang paling penting minggu depan korang kurus. So sangat-sangat penting. Dan live tu saya tidak akan simpan videonya. Cukup 3 jam kami akan delete semula video tu. Sebab apa? Sebab video itu adalah video yang agak eksklusif content. Hanya mereka yang bersama dengan kami pada hari tersebut, 21 hari bulan 3 dan malam, di dalam Facebook page Syah AK. InsyaAllah korang akan dapat sesuatu dari sharing saya, dan saya doakan mereka yang bersama dengan saya dalam Facebook Live tu akan dapat sedikit sharing yang terbaik, dan akan dapat ilmu yang terbaik. Dan insya-Allah cara itu really akan membantu you all dapat turunkan berat badan, sebab itu adalah berdasarkan pengalaman saya sendiri membantu mereka yang ada masalah berat badan supaya kembali kurus, insya-Allah. Dan saya pun akan buat launching juga pada hari itu. Launching apa? Adalah launching
ialah launching tu lah, Superfood tu sebenarnya. Dan insyaAllah juga kami akan buka stokis, agent kepada itulah, tu cerita lain lah. Dan paling penting sekali, sekiranya korang nak tahu juga lebih lanjut tentang nak jana pendapatan bersama kami pun, dekat nombor situ, itulah satu nombor one stop center yang akan menjadikan korang faham untuk korang dapat apa yang korang nak dapat. InsyaAllah korang akan berjaya juga capai apa yang korang nak. So sama ada nak kursus ataupun nak jana pendapatan, so boleh WhatsApp dekat nombor link tu, nombor yang saya dah pinkan komen tu. Kalau nak bertanya tentang Mega Live pun boleh bertanya dekat dalam WhatsApp link tu. Siapa sini boleh tak komen sikit? Boleh tak komen? Saya nak tahu berapa kat sini yang pertama dapat sesuatu daripada sharing saya ni. Komen, adakah you all dapat sesuatu daripada sharing saya ni? Adakah you all rasa sharing saya ini mengubah diri you all supaya you all terasa lebih sihat, supaya you all tahu apa yang you all nak buat? Adakah sharing yang saya buat ni akan membantu you all dapat mencapai berat badan yang korang inginkan? Adakah Facebook Live saya ini akan memberi manfaat bukan setakat diri you all sahaja tapi diri orang lain juga? Adakah itu yang korang rasa? Sekiranya ya, boleh tak komen ya, sebab saya nak tahu berapa ramai agaknya dekat sini yang dapat sesuatu daripada sharing saya. Sebab saya nak pastikan setiap apa yang keluar daripada mulut saya ni akan memberi sedikit manfaat daripada sharing saya. Dan saya sebenarnya really nak you all dapat sesuatu daripada Facebook Live saya ni. Dan insyaAllah melalui Facebook Live saya ni akan dapat membantu serba sedikit untuk korang dapat turunkan berat badan. Boleh tak feedback sikit? Dan sekiranya korang belum share lagi, share lah Facebook Live ni supaya lebih ramai lagi orang telah melakukan benda yang betul. Sekiranya saya tidak dapat membantu you all, bermaksud saya perlu improve lagi apa yang saya perlu buat, asalkan saya dapat membantu seramai 4,500 orang pada tahun 2020 ni supaya mereka semua dapat turunkan berat badan sebanyak 2 ke 3 kilo dalam 7 hari sahaja. Dan insyaAllah sekiranya you all rasa benda ni boleh membantu, share, komen, like, dan insyaAllah WhatsApp dekat nombor link letak dekat tu, dan tanya berkenaan dengan Elite X, tanya berkenaan dengan Titanium, dan juga tanya juga berkenaan dengan Mega Live, tanya juga berkenaan dengan Superfood yang akan post